Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menyambung penerangan saya tentang komunikasi dalam organisasi dengan menumpukan kepada bentuk komunikasi di tempat kerja. Bentuk komunikasi di tempat kerja. Terdapat dua bentuk komunikasi di tempat kerja, iaitu yang pertama, komunikasi lisan dan yang kedua, komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan suara. Maksudnya, kalau komunikasi yang tidak melibatkan suara, ia secara automatik dianggap sebagai komunikasi bukan lisan. Berkomunikasi secara lisan lebih menitikberatkan kepada nada suara, bahasa yang digunakan, kefasihan sebutan dan kelancaran perkataan yang digunakan. Manakala bentuk yang kedua pula, iaitu komunikasi bukan lisan, ia merupakan komunikasi yang tidak melibatkan suara. Prosesnya adalah secara bertulis, bercetak ataupun melalui penggunaan isyarat, simbol dan pergerakan lain-lain anggota badan ataupun body language-nya, bahasa badan. Secara amnya, media dan saluran adalah benda yang sama kerana kedua-duanya membawa atau mengandungi mesej untuk disampaikan daripada pihak sumber atau pengeluar kepada pihak penerima. Contoh komunikasi lisan. Terdapat beberapa contoh komunikasi lisan, antaranya ialah perbualan, ucapan, pembentangan, perbualan telefon dan mesyuarat. Dan bagi memastikan komunikasi lisan ini berkesan, perlu ada dua kemahiran, iaitu yang pertama, kemahiran mendengar dan yang kedua ialah kemahiran berbicara dan berbahasa yang merangkumi bahasa yang digunakan itu perlulah mudah difahami, isi yang benar, nada suara yang terkawal, hujah dengan waras, meninggalkan celaan dan umpatan, lemah lembut dan sopan, dan menyebut perkara penting berulang kali supaya ia dapat difahami oleh pendengar dengan baik. Sebelum kita memilih bentuk komunikasi yang akan digunakan, sebaiknya kita mengetahui dahulu apakah kebaikan dan kelemahan setiap bentuk komunikasi tersebut. Contohnya bagi komunikasi lisan, apakah kebaikan komunikasi lisan? Okey, yang pertama, gambaran maklumat adalah lebih jelas kerana penyampaian maklumat dapat bersemuka dengan penerima maklumat secara langsung. Kemudian yang kedua, komunikasi juga dapat dijalankan secara lebih tepat dan meyakinkan kerana sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun keraguan terhadap mesej ataupun berita yang disampaikan, maka penerima maklumat dapat bertanya terus dengan penyampai maklumat. Maka ia lebih meyakinkan dan maklumat yang disampaikan juga akan jadi lebih tepat. Kemudian yang ketiga, maklum balas boleh diterima dengan lebih cepat. Sekiranya contohnya seorang ketua cuba menyampaikan usul kepada kaki tangan bawahannya dengan cara bersemuka dalam mesyuarat contohnya, maka dalam mesyuarat itu juga seorang ketua dapat memperolehi maklum balas daripada kaki tangan bawahan sama ada mereka bersetuju atau tidak bersetuju dengan cadangan yang diberikan. Jadi ia dapat diperolehi dengan cepat. Kemudian penyampaian mesej juga dapat disampaikan dengan mudah dan juga cepat. Berbanding dengan kita nak menulis mesej, menaip teks ataupun menghantar email, kita kena type, kemudian fikir pula bagaimana ayat tu adakah ia difahami atau tidak, berbanding dengan kita bersemuka bercakap terus dengan menggunakan komunikasi lisan, ia lebih cepat dan mudah. Okey, selepas melihat kebaikan komunikasi lisan, kita lihat pula kelemahan komunikasi lisan. Kelemahan ini bukan maksud bahawa komunikasi lisan ini tidak baik, tapi ia perlu diketahui oleh penyampai maklumat ataupun pemberi maklumat supaya mereka dapat mengelakkan diri mereka daripada melakukan kesilapan ini. Contohnya yang pertama, gugup atau kurang keyakinan diri. Ini biasanya berlaku bagi mereka yang tidak biasa berucap di hadapan khalayak ramai ataupun tidak biasa bercakap dengan orang yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi bila
berhadapan dengan situasi tersebut, mereka akan cepat gugup dan kurang keyakinan diri. Jadi ini juga boleh beri kesan kepada penerima maklumat. Bila kita kurang keyakinan diri, penerima maklumat juga mungkin akan menghadapi kesukaran untuk menerima maklumat itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kelemahannya ialah mesej mudah disalah tafsir. Ini boleh juga berlaku apabila apa yang kita sampaikan itu tidak selari dengan bahasa badan kita. Mungkin kita nak sampaikan bahawa sesuatu yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang baik, tapi mimik muka kita ataupun gaya ataupun bahasa badan kita tidak menunjukkan bahawa kita suka kepada apa yang kita sampaikan. Jadi itu juga boleh memberi salah tafsiran kepada penerima maklumat. Yang ketiga, kurang tumpuan oleh penerima mesej. Contohnya, ini berlaku sekiranya mesej yang nak disampaikan itu sesuatu yang mungkin terlalu biasa bagi penerima maklumat, ataupun mungkin terlalu maju ke hadapan ataupun terlalu tinggi dengan penerima maklumat yang mereka tak boleh faham. Jadi sebab itulah mereka tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada mesej ataupun ucapan yang disampaikan. Dan yang keempat, berlaku juga kadang-kadang setengah mesej itu sukar difahami. Setengah mesej yang disampaikan itu sukar difahami oleh penerima maklumat. Ini berlaku sekiranya penyampai maklumat tidak menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan penerima maklumat. Sebab itulah kalau kita contohnya dijemput untuk memberikan ucapan, kita perlu mengetahui siapakah audiens kita, siapakah pendengar kita, siapakah penonton kita, supaya kita dapat menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan latar belakang, dengan pengetahuan audiens ataupun pendengar. Sebab ini penting. Sekiranya kita menggunakan laras bahasa yang terlalu tinggi, mungkin mereka tak dapat memahaminya dengan baik dan menyebabkan komunikasi itu tidak berkesan. Sekarang kita lihat pula contoh-contoh komunikasi bukan lisan. Antara contoh komunikasi bukan lisan ialah yang pertama, komunikasi bertulis. Antaranya ialah memorandum, surat menyurat, email, laporan bertulis. Itu semua adalah komunikasi bertulis. Yang kedua ialah melalui contoh teladan yang baik. Ini juga merupakan satu komunikasi, walaupun nampak ia tak langsung, sebab dia tidak melibatkan hubungan secara langsung. Tapi sebenarnya melalui cara ini, ia dapat menyampaikan mesej tertentu kepada mereka yang melihat. Yang maksudnya sini penerima maklumat. Contohnya sebagai seorang Muslim, kita berketerampilan sebagai seorang Muslim, bila kita jumpa ataupun kita makan sesuatu, kita pastikan sampah itu dibuang ke dalam tong sampah. Jadi bagi mereka yang melihat, ataupun kita berjalan, kita ternampak sampah di depan, kita kutip sampah dan kita tolong buangkan ke dalam tong sampah. Jadi bagi mereka yang melihat, mereka dapat memahami bahawa inilah sebenarnya akhlak yang baik yang sepatutnya ditunjukkan oleh seorang Muslim, menjaga kebersihan dan membantu orang lain untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, penampilan diri, bahasa badan, personality. Ini juga adalah suatu bentuk komunikasi bukan lisan. Ini boleh dilihat melalui air muka, pakaian, bagaimana yang pakaian kita pakai, kaki dan tangan, bersih atau tidak. Kadang-kadang bila kita lihat ada orang tu tangan dia kotor, hitam sebagainya, berminyak, kita dapat tahu bahawa orang tersebut mungkin bekerja sebagai mekanik. Mata, pergerak mata, sama ada dia menipu tidak, kan? Boleh lihat melalui gerakan mata. Gaya berjalan, sama ada dia yakin atau tidak yakin, kaedah sentuhan, sama ada sentuhan yang berkasih sayang ataupun sentuhan yang menunjukkan rasa marah, ruang atau jarak, cara kita bercakap dengan orang tu, kita dekat ataupun terlalu jauh, jadi menyebabkan mungkin orang yang mendengar ataupun penerima maklumat juga mungkin rasa tidak selesa sebagainya. Kemudian berjabat tangan, itu semua adalah bentuk komunikasi bukan lisan secara penampilan diri, bahasa badan. Dan yang terakhir sekali ialah pendekatan psikologi. Contohnya
dengan menjadi pendengar yang baik. Kan, bila seorang tu bercakap ataupun meluahkan masalah dia, kita mendengar dengan baik dengan memberi tumpuan kepada apa yang disampaikan. Ya. Dengan ini boleh menyebabkan penerima maklumat. Maksudnya orang yang menyampaikan tadi, bila menyampaikan maklumat kepada kita, kita membalasnya dengan menjadi pendengar yang baik. Kita pula yang akan menjadi pemberi maklumat, dan orang yang menerima maklumat tadi akan rasa selesa dengan kita. Dia akan rasa selesa, dia akan rasa tenang, dan dia akan suka untuk bercakap dan meluahkan masalah dia untuk mencari penyelesaian dengan kita. Ini adalah antara contoh-contoh komunikasi bukan lisan. Kebaikan komunikasi bukan lisan. Terdapat beberapa kebaikan komunikasi bukan lisan. Antaranya ialah tiada had penerima maklumat banding dengan kita bercakap secara lisan. Contohnya, kalau kita mau berucap, paling ramai pun dalam satu dewan mungkin boleh memuatkan 500 orang ataupun 1000 orang. Tapi dengan menggunakan email, kita boleh hantar email kepada seberapa ramai yang kita nak. Jadi selagi mana kita dapat alamat email yang sah ataupun yang betul, maka kita dapat hantar kepada ribuan penerima. Contohnya, pihak pengurusan UiTM ingin menyampaikan maklumat terkini tentang cara kerja ataupun corak pembelajaran sepanjang PKP, contohnya kan. Jadi sudah pasti dengan bilangan jumlah cawangan UiTM yang banyak dan bilangan kaki tangan ataupun pensyarah yang ramai, sudah tentu mustahil untuk pihak pengurusan untuk berjumpa ataupun memberi taklimat kepada setiap kaki tangan. Maka dengan cara menghantar email, maka pihak pengurusan dapat menghantar mesej tersebut kepada seberapa ramai, pada semua kaki tangan, tanpa terkecuali. Okey. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan komunikasi bukan lisan juga, mesej boleh dihantar kepada penerima yang jauh. Contohnya tadilah, bila kita tengok staf UiTM ataupun kaki tangan UiTM terdapat di seluruh Malaysia, cawangan di seluruh Malaysia, maka dengan cara menggunakan email, maka mesej dapat dihantar kepada penerima maklumat yang berada di luar kawasan. Kemudian dengan menggunakan komunikasi bukan lisan juga, mesej yang disampaikan boleh disimpan dalam bentuk rekod. Contohnya email tadi ataupun laporan, berbanding dengan taklimat ucapan. Kalau ucapan ataupun maklumat itu tak direkodkan, maka sudah pasti tiada sebarang bukti menunjukkan bahawa ucapan itu pernah dilakukan. Jadi dengan adanya komunikasi bukan lisan, contohnya email, maka ia dapat disimpan sebagai rekod. Contohnya pihak pengurusan kata mereka telah menghantar email kepada semua kaki tangan tentang operasi atau bentuk pengajaran sepanjang PKP, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Maka sekiranya email yang dihantar itu tepat ataupun dihantar kepada penerima yang tepat dengan alamat yang tepat, sudah pasti kaki tangan tersebut ataupun penerima maklumat tak dapat menafikan bahawa mereka telah menerima email tersebut. Jadi ia boleh simpan sebagai rekod, dan penerima juga boleh rujuk kembali kepada email tersebut sekiranya terdapat sebarang keraguan ataupun pencanggahan maklumat. Kelemahan komunikasi bukan lisan. Di sebalik kebaikan komunikasi bukan lisan, terdapat juga kelemahannya. Antaranya ialah, pertama, penerima mungkin tidak membaca mesej yang diterima. Terdapat keberangkalian, contohnya email yang dihantar, walaupun dihantar ke alamat yang betul, terdapat keberangkalian penerima tidak membuka mesej tersebut dan tidak membaca. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Pihak penghantar maklumat mungkin boleh menelefon selepas beberapa hari email tersebut dihantar bagi mengetahui ataupun untuk mendapat maklum balas segera. Sekiranya ia memerlukan maklum balas segeralah. Jadi pihak penghantar maklumat boleh menelefon untuk memastikan penerima menerima email tersebut dan membacanya, bagi mendapat maklum balas segera.
Kemudian yang kedua ialah kelemahannya ialah penghantar tidak mempunyai kawalan terhadap mesej. Contohnya email tadi. Sekiranya ia hanya dikhususkan untuk manfaat atau makluman kaki tangan syarikat ataupun institusi sahaja, maka terdapat juga kebarangkalian ianya dimajukan ataupun dihantar kepada pihak luar. Jadi bagaimana untuk mengatasi perkara ini? Pihak pengurusan mungkin boleh minta disclaimer, peringatan bahawa email ini hanya untuk makluman kaki tangan sahaja dan tidak boleh disebarkan ataupun dihantar kepada pihak luar. Kemudian kelemahan yang ketiga ialah kemungkinan penerima tidak memahami mesej yang disampaikan. Ini boleh berlaku sekiranya email ataupun tulisan yang digunakan ataupun laporan yang ditulis itu tidak menggunakan lingkup bahasa yang sesuai, yang menyebabkan penerima tidak dapat memahami mesej yang hendak disampaikan. Jadi dengan cara ini, bagaimana untuk mengatasinya? Pihak penyampai maklumat perlu meletakkan dirinya di tempat penerima maklumat supaya mereka dapat menyesuaikan laras bahasa, lingkup bahasa dan sebagainya dengan penerima maklumat, dan mereka juga dapat memastikan bahawa maklumat disampaikan itu dapat disampaikan dengan baik dan berkesan. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Terdapat beberapa faktor yang perlu kita ambil kira untuk memastikan komunikasi yang sampai itu adalah berkesan. Pertama, komunikator dapat berperanan dengan baik. Contohnya, penyampai maklumat perlulah dapat menyampaikan maklumat dengan lancar, dengan penuh keyakinan diri, dapat menampilkan karisma dan kredibiliti sebagai seorang penyampai yang baik. Kemudian, yang kedua, tujuan komunikasi perlulah jelas. Sama ada tujuannya untuk menyampaikan berita, untuk memberi motivasi, untuk memberi penghargaan dan sebagainya. Dan isi komunikasi juga perlulah jelas, selari dengan tujuan komunikasi tadi. Keempat, alat komunikasi perlulah tepat, bergantung kepada keadaan. Contohnya, sekiranya kita perlukan kepada maklumat segera dan orang yang kita perlukan untuk menjadi penerima maklumat itu dalam kawasan yang sama, mungkin kita boleh membuat panggilan telefon secara komunikasi lisan atau bersemuka. Dan sekiranya penerima maklumat berada tempat yang jauh, mungkin kita boleh menggunakan komunikasi bukan lisan dengan menghantar email, surat dan sebagainya. Dan terakhir sekali, komunikasi perlulah menarik, dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Mungkin kalau ucapan tu terlalu panjang, kita boleh buat lawak sikit, supaya ia tak menjadi terlalu tegang. Dan menggunakan maklumat, menyampaikan maklumat sesuai dengan pengetahuan penerima maklumat. Komunikasi di hadapan umum, di hadapan khalayak umum akan berhasil jika terdapat gabungan elemen-elemen berikut. Yang pertama, 7% penggunaan kata, 38% penggunaan nada dan suara, kerana nada itu penting untuk menunjukkan kita marah, kita gembira, kita sedih dan sebagainya. Dan 55% lagi yang paling banyak, penggunaan ekspresi muka, bahasa tubuh dan gerakan tubuh. Jadi di sini menunjukkan bahawa komunikasi bukan lisan tu memberi pengaruh yang cukup besar, berbanding dengan komunikasi lisan. Itu penggunaan kata 7% saja. Tapi 55% lagi adalah penggunaan ekspresi muka, bahasa tubuh dan gerakan tubuh. Pemilihan saluran komunikasi. Bagi setiap komunikator ataupun penyampai maklumat, mereka perlu memastikan mereka memilih saluran komunikasi yang tepat ataupun yang terbaik bagi memastikan ia adalah suatu komunikasi yang berkesan. Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana bentuknya komunikasi dalam bentuk kekayaan saluran yang rendah sehingga kepada kekayaan saluran yang tinggi. Contohnya laporan formal, bulletin, memo, surat, itu semua dari segi richness of the information tu rendah, banding dengan pidato yang dirakam, kelompok kerja
pidato langsung, dan yang paling tinggi ialah konferensi video dan juga percakapan tatap muka ataupun bersemuka. Itu paling tinggi. Kerana sebarang maklumat dapat disampaikan secara terus, dan sekiranya terdapat keraguan ataupun ketidakjelasan kepada maklumat disampaikan, si penerima maklumat, resipien tu dapat bertanya terus, berkomunikasi terus dengan communicator. Sekadar ini dahulu, tunggukan bahagian ketiga bab ini, iaitu halangan komunikasi dan etika komunikasi Islam dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.